Muslimin dan muslimat sekalian, bila sebut tentang solat, itu adalah tanggungjawab yang harus kita mainkan, bukan saja untuk kita. Petang ni, muslimin muslimat, kita cakap pasal solat khusyuk ni, ini bukan untuk kita saja ni. Ya, ustazah harap muslimat pun terbayang-bayanglah muka anak-anak kita juga. Selain daripada muka anak-anak, muka siapa lagi nak terbayang? Bapa anak. Ya, terbayang-bayang ni tuan-puan. Kita bukan cakap untuk diri kita seorang. Sebab dalam Quran sebut apa? Wa'mur ahlaka bis-salah. Hendaklah kamu perintahkan ahli keluargamu untuk mendirikan solat. Wastabir 'alaiha, dan kamu hendaklah meneguhkan kesabaran dalam menyuruh ahli keluarga kamu mendirikan solat. Ustazah belajar tengok macam mana daripada mak ayah tuan-puan. Mak ustazah lah khususnya dalam bab solat ni. Sampai ketua. Ustazah ni dah tua dah. Balik kampung, mak tanya, dah semayang ke belum? Ya, padahal kita ni dah tua dah kan. Ya, tapi mak tanya, dah solat ke belum? Mak tukang tengok, tolong tengokkan jam. Ini dah pukul 5 suku ni, lambat ni kalau tak solat lagi ni. Mak. Walaupun anak dah besar tuan-puan ya, anak pergi ngajar dah tempat lain, tapi mak tetap mak. Ibu tetap ibu. Peranan dia, wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluarga kamu untuk mendirikan solat, itu seumur hayat. Ada sekali tu tuan-puan sekalian, ustazah balik dengan anak-anak. Jadi entah macam mana anak-anak ni cepat-cepatlah ambil wuduk apa semua, semayang, solat. Lepas tu ustazah tengah borak dengan mak. Anak keluar daripada bilik, mak saya tanya, dah solat ke tu? Anak-anak kata dah. Mak kata, ya Allah, sekejapnya. Anak kata, jamak Wan, memanglah sekejap, dia cakap. Ya. Jadi Wan ni tak puas hati lah. Ya, mak tu tak puas hati. Sekejap sangat ni, jangan solat macam ni. Ustazah ni ada maknya ni, mak anak-anak tu kan. Lepas tu mak Ustazah kata, mai sini, masuk bilik Wan sekejap. Masuk bilik Wan. Tu dua orang tu masuk bilik Wan. Masuk bilik mak ustazah. Saya dengar daripada luar. Mak kata, solat balik. Wan nak tengok. Apa ni Wan ulang-ulang pula solat, kata anak ustazah kan ya. Tak ada Wan nak tengok. Wan nak tengok macam mana boleh laju macam tu. Tunjuk balik kat Wan. Nak tengok macam mana menyempurnakan solat dengan begitu laju. Lepas tu anak-anak ustazah tu pun masa tu kecil-kecil lagi lah ya. Solat balik semula. Bila dia angkat takbir Allahu Akbar, dengar mak ustazah cakap, doa iftitah baca. Ya, dengar. Maknanya ni solat sambil apa? Ada orang kawal ni, ya. Anak tu baca dah kat doa iftitah. Bila rokok tuan-puan, dengar mak ustazah kata, baca 3 kali, jangan buat kedekut. Dia membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Last kali ujung, habis bagi salam, mak ustazah pun tunjuk kat dia jam. Tengok ni, Wan tengok jam ni. Bila macam ni solat dia, maka masa sampai 5-6 minit. Nak banding tadi, macam seminit je kamu masuk bilik Wan, keluar, kamu kata dah solat. Agak-agak siapa yang paling malu? Yang malu yang kat luar tu. Ya, saya kata, budak-budak ni buat malukan benih, betul lah. Ya. Sungguh, tapi nak beritahu tuan-puan, keturunan kita kena tengok semayang dia. Anak cucu kita jangan boleh lepas macam tu. Tengok selagi mana hayat Allah bagi kita masih hidup tuan-puan, inilah amanah tanggungjawab kita kena jaga. Wa'mur ahlaka bis-salah. Pernah anak ustazah yang kecil-kecil tu masuk bilik air, lepas tu mak ustazah pun sama ikut kat bilik air. Ustazah suruh dia orang solat, dia ambil wuduk, mak sama-sama lari masuk bilik air. Dia kata, mak tu nak ke mana pula? Ya, nak masuk bilik air, nak suruh anak-anak keluar. Rupa-rupanya dengar, ya, mak sedang tengok anak kita ambil air semayang, ambil wuduk. Lepas tu mak datang, mak kata apa? Kak Cik, tak kau tengok ke anak-anak ambil wuduk ni? Dia main air. Mazhab mana basuh satu kepala? Budak kecil. Ya, jadi Masya Allah tuan-puan, ustazah banyak ditegur oleh mak tentang mendidik anak-anak tadi. Jadi kita ambil satu tanggungjawab. Belum pernah selesai, tak pernah selesai, terus kita laksanakan selagi kita masih ada hayat, masih hidup, iaitu menjaga kualiti solat kita agar jadi solat yang khusyuk, dan juga mengarahkan, mendidik agar anak cucu kita benar-benar melakukan solat yang khusyuk.
Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah bacakan beberapa hadis Nabi SAW, ya, iaitu satu hadis yang menggambarkan bagaimana bersihnya orang yang menunaikan solat. Kita tuan-puan yang kadang-kadang jadi resah gelisah tu, jadi banyak PL, macam-macam kerenah, ya. Sebab kita pikul dosa tu banyak sangat. Sekarang ni memang tak nampak. Allah Maha baik. Kita jalan-jalan mana-mana, tak nampak bawa dosa. Betul kan? Ke ada orang nampak siapa-siapa bawa dosa? Tak. Yang nampaknya bawa handbag. Bawa apa lagi nampak? Handphone. Tu nampak. Tapi tak nampak bawa dosa. Sebab Allah terlalu ihsan dengan kita. Ya Allah pengasih penyayang, tutup aib kita. Tapi tuan-puan, walaupun dosa tu tak nampak kita buat, tapi rasanya ada. Rasanya apa? Berat. Berat dosa ni. Ya, sangat berat. Jadi bayangkan kalau dosa tu dizahirkan macam benda yang nampak, boleh masuk dalam plastik hitam. Agak-agak kita hari ni nak buat banyak mana plastik hitam? Satu lori sampah cukup? Takut sampah Kuala Terengganu tuan-puan. Lori yang bawa plastik dosa kita tu. Kalau digambarkan dengan apa? Digambarkan secara zahir. Tapi Allah tutup. Walaupun tutup daripada pandangan mata kasar, tapi rasanya ada. Apa dia? Allah beratnya sampai sempit dada kita ni, sebab membawa dosa ke mana-mana. Tak boleh. Penat kita. Nanti masalah kecil tapi jadi besar. Kenapa? Sebenarnya hati kita sempit. Beban kita berat. Jadi solat tuan-puan sekalian yang kita buat dengan sebaik-baiknya tu, insya-Allah menghapuskan dosa-dosa sehingga kita jadi ringan. Rasa tak sekarang ni rasa macam ringan? Rasa tak ringan? Ni bukan kilogram kita ni, ya. Rasa ringan hati tu. Rasa lapang hati. Rasa senang fikiran kita. Maka ini berbalik kepada ya solat yang kita lakukan, di mana Nabi SAW bersabda, ya, dengan baik-baik sabda Nabi ini, tahtariqun, tahtariqun. Haraqa ni tuan-puan sekalian, kalau ikutkan maksud dia terbakar. Ya. Jadi bila tahtariqun ni maknanya apa? Terbakarlah kamu. Habislah kamu. Tapi kalau ikut terjemahan, ya, dalam kitab dia tulis lagi lah, tuan-puan, terjemahan dia, celakalah kalian. Tahtariqun, tahtariqun. Habislah berjalan sana kemari bawa dosa, habislah. Habislah, ya, mendidik anak dalam keadaan berdosa yang banyak, ya. Habislah kita. Tapi apa kata Nabi? فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا. Tapi sebaik kamu mendirikan salat subuh, dosa-dosa kamu diampunkan. Jadi yang berat-berat beban apa semua tu, insya-Allah tak ada dah. Ringan. Sebab tu lepas sembahyang kita rasa ringan kan? Rasa ringan. Masalah dah cerita kat Tuhan dah kan? Dia dah adu semua dah pada Allah, dah baca doa, ringan. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ. Tapi antara subuh nak pergi ke asar tu buat dosa pula. Ya, ngumpat pula tadi. Kan, ya, ada pula menipu suami. Siapa sini tak pernah menipu suami? Cuba angkat tangan, Ustaz nak bagi hadiah. Tak pernah nipu suami, Ustazah, sepanjang saya bersama dengan suami. Kalau ada orang tanya macam tu, saya akan tanya, berapa tahun akak kahwin? Semalam, dia jawab. Semalam saya percayalah, tak ada nak nipu, tak ada nak nipu lagi. Kalau 20 tahun kahwin, 40 tahun kahwin, ya habis dah, harus dah suami kita kena tipu. Ya. Jadi dosa tu banyak. Antara subuh nak pergi ke Zuhur tu, ya Allah, ya Tuhan. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa tangan, dosa kepala, dosa fikiran, semua ada belaka. Tapi apa kata Nabi? فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا. Tapi sebaik kamu menunaikan solat zuhur betul-betul, Allah bersihkan kamu. Baik tak Allah? Allah karimun, jawadun, maha baik. ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ. Buat pula dosa lepas pada zuhur. Buat pula dosa tuan-puan lepas pada zuhur.
tahtariqun lagi, binasa lagi, celaka lagi. Fa idza sallaitumul asra ghasalatha, datang solat asar kamu dibersihkan lagi. Begitulah sampai kepada maghrib, begitulah sampai kepada isyak. Thumma tanamun fala yuktabu alaikum syai'un hatta tastayqidhu, sampailah kamu dibersihkan saat solat isyak, kemudian kamu tidur dan kamu berada dalam keadaan bersih sampailah kamu bangun.